Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Smart start hari ni. Potong rambut dah. Ya, tak dengar suara. Okey, baru dengar. Macam mana, Kak Liza? Dah potong rambut dah, Ustaz. Kak Iza pergi FB live dulu, Ustaz, ya? Sekejap, ya? Potong rambut lah, ada orang bising. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbi zidni 'ilman. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, minggu lepas kita sampai kisah ke-12, tapi kita tak baca lagi takhrij hadis. Betul tak, Ustaz? Ustaz baca sikit ke atas tu je, tapi intipati dan pengajaran kisah belum lagi. Okey, silakan Ustaz. Liza? Boleh Ustaz, silakan Ustaz. Share di Facebook je. Okey, baik. Kak Liza live di mana? FB Jemaah. FB Jemaah Hasanah Amalah. Dua je jamaah saya cari jemaah tak jumpa. Tu Syahira hantar link dekat. Ada jumpa dah. Jap. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim mubarak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Kak Liza, maksudnya siang hari ini lebih digemari ataupun macam biasa kita buat malam sebenarnya? Tak tahu pula, tak tentu juga Ustaz. Tak apa, sekarang ni saya memang boleh pun siang apa semua, tak ada isu. Siang pun okey juga, cumanya orang yang kerja lah macam Kak Lina semua kan. Mungkin hari ni mungkin Kak Lina ada meeting ke apa. Kalau Kak Lina tak ada meeting ke apa, dia orang join je. Okey, tak apa, ginilah. Minta Kak Liza tanya dalam grup nanti. Mereka prefer siang yang ke? mana kita ikut je lah. Okey, boleh. Melainkan Tapi ramai je cakap siang. Kalau malam kita masa tu jadi macam pendek sikit nanti. Selalu kita malam dalam 1 jam suku macam tu je. Okeylah. Kak Liza ni pun problem pula. Okey, baik. Okeylah, kita ulang balik kisah yang ke-12. Sebagaimana biasa saya sebut, hari ini saya share live dan banyak juga saya share link kita dalam grup-grup tadi. Tak tahulah dia orang ada tak ada. Tapi tak apa nama, sebagaimana biasa, pertama kelas kita ni kelas bacaan buku, bukan syarah hadis ya. Yang kedua, kita lebih berkonsepkan apa nama membaca dan mengetahui kisah daripada hadis ya. Kalau nak dengar syarahan hadis itu ibu-ibu sekalian perlulah hadir ke majlis Profesor Dr. Muhammad Razaimi Ramli ataupun Syekh Somahah, Profesor Dr. Mufti Perlis dan seumpamanya. Kerana itu mereka pakar dan bidang dalam bidang hadis. Saya akan tengok daripada perspektif kisah yang tersebar, khususnya berkaitan dengan bidang saya, berkaitan dengan tradisi periwayatan ataupun penghikayatan di alam Melayu dan seumpamanya lah. Baik. Kita sambung kisah yang ke-12. Tempoh hari kita baca teks ataupun matannya dengan terjemahan. Saya ingat kita kena ulang sikit Kak Liza sebab untuk recap tidak jadi loss lah. Baik, perjalanan mimpi melihat orang yang diazab dan dikurniakan nikmat. Kita dah bincang minggu sudah tentang persoalan bagaimanakah azab itu telah ada di alam barzakh sedangkan belum lagi kita ditimbang di Al-Mizan. Jadi di mana keadilan Allah Ta'ala sedangkan kita belum lagi ditimbang dosa pahala. Ni lambang apa ni? Tak kenal lambang ni. Tak kenal lambang ni tu. Apa nama, jadi menjadi persoalan golongan atheist, golongan liberal dan seumpama, ada yang bertanya lah, macam mana mungkin dalam kubur Allah Ta'ala dah azabkan kita, na'udzubillah min dzalik, manusia maksudnya, sedangkan apa dia, kita belum lagi ditimbang di Al-Mizan amalan kita. Maka macam mana nak jawab? Jadi hadis ni memberikan jawapan. Di sana ada beberapa dosa yang mandatori Allah Ta'ala terus balas sebagaimana setengah dosa yang Allah Ta'ala terus balas atas muka bumi. Bagaimana dalam hadis sebut, dosa terhadap kedua ibu ayah nanti akan segera balasannya dirasai ataupun terkena kepada mereka yang derhaka kepada mak ayah dengan sengaja dah. Begitulah juga ada dosa-dosa yang jelas Allah Ta'ala akan azab ketika hanya berada di alam barzakh, iaitu alam kubur. Namun dalam hadis lain pula menyebutkan bahawanya setiap azab yang kena pada kita, na'udzubillah bukan kita lah, setiap ujian, setiap azab, kesakitan yang kena pada kita adalah kafarah kepada dosa-dosa kita. Maka di sinilah sebagian ulama ataupun secara umum kita boleh faham saat kita sakarat, bermula daripada saat kita sakarat lagi. Sampailah masuk ke alam kubur, sama ada ar-radatu min riyadil jannah ataupun sebaliknya. Semuanya ada kesan kepada apa yang berlaku bila kita bangkit di yaumil mahsyar. Ada orang dalam kubur kena azab, ni dosa-dosa ni apa semua, tetapi bila dia kena azab kerana bila dia mati dosa lebih banyak pada pahala,
kena azab, kena fitnah kubur apa semua itu gini. Tapi ketika dia tinggalkan legasi apa dia? Anak yang soleh, harta yang memberikan harta sedekah jariah, dan juga dia meninggalkan ataupun al-ilmu yang tafa'u bih, ataupun ilmu yang bermanfaat. Makanya segala apa yang di atas muka bumi ni duduk kredit kat dia dalam kubur ni, bila dia bangkit di yaumil mahsyar, dia bangkit sebagai orang yang insya-Allah terbalik jadinya. Pahalanya sudah banyak berbanding dengan dosanya. Bukankah itu yang kita mahu? Tapi kita tak naklah jadi orang ni. Orang ni dah macam second class punya orang ni. Maksudnya dia kena azab juga dalam kubur. Takkan kita kata okeylah azab kubur sikit, tak ada hal lah. Try lah sikit seorang. Jangan. Kena api panas, kena sup panas pun dah menggelupu, berguling-guling ni, meraung-raung, tu yang kita tengok depan mata lah. Ada orang lain ada experience macam-macam lah, ada seumpamanya. Jadi kita minta Allah makhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Baik. Kamera problem. Siapa tu? Kamera saya? Kamera Kak Liza tak sat? Tu sat okey, sat okey. Ingat kamera saya. Okeylah. Jadi itu dia punya konsepnya. Jadi jika ada soalannya, iaitu apa dia? Kenapa Allah Ta'ala dah azabkan orang dalam barzakh sedangkan belum lagi ditimbang di Al-Mizan? Kita jawab balik, itu memang hak Allah untuk Allah membalas beberapa saja dosa berdasarkan hadis ini. Berdasarkan hadis ini jelas ada beberapa dosa yang Allah Ta'ala akan terus balas, tak tunggu di yaumil mahsyar, tetapi tetap terus akan dibalas ketika mana di alam kubur, di alam barzakh. Okey, ada sahabat saya lama saya ni, saudara Wahyudi, daripada mana dia ni? Nilai ke apa? Baik, kita masuk pada bacaan hadis. Haddatsana Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma yukthiru an yaqula li ashabihi hal ra'a ahadun minkum min ru'ya qala fayaqussu alaihi man sha'a Allahu an yaqassa wa innahu qalat dhata ghadatin innahu atani al-laylata atiyani wa innahuma bta'athani wa innahuma qala li intaliq. Baik, laju kita pergi. Kami mendengar daripada Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, katanya, ataupun setengah bacaan Jundub. Samurah bin Jundub ada Samurah bin Jundab. Dalam kes ni Jundab. Kami mendengar daripada Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ibu-ibu sekalian nak buh nama anak cucu Samurah, sangat disyurkalah ni nama sahabat. Nak tahu makna tanya Ustaz Zul nanti. Saya tak erti, tanya Ustaz Zul. Tapi yang pasti Samurah salah seorang nama sahabat. Bunyi macam perempuan? Ya, banyak orang Melayu kita salah letak nama. Contohnya Maisarah. Maisarah dalam tradisi Arab adalah lelaki, Boleh pada orang Melayu jadi perempuan Maisarah. Sebab ta marbutah. Ada beberapa nama Arab yang walaupun ada ta marbutah, dia tidak muannas tapi dia muzakkar. Itu kena balik kepada cara faham orang Arab yang salah. Rasulullah SAW banyak kali bertanya kepada sahabat-sahabatnya. Ada satu perangai, bukan tabiat juga. Salah satu Rasulullah punya rutin, iaitu selepas solat subuh jemaah, wirid, zikir, apa semua itu begini. Jadi mereka ni tak kena pergi kerja KL ke, kena jam apa semua. Mereka kerja di sekitar Madinah sahaja kan, sahabat-sahabat ni, majoritinya. Maka mereka lamalah bersama dengan Rasulullah SAW dalam kelas tersebut. Kemudian apa yang berlaku adalah Rasulullah akan tanya pada sahabat, ada tak siapa-siapa semalam bermimpi? Sebab tu ada setengah syariat setengah syariat telah diendoskan oleh Rasulullah berdasarkan mimpi sahabat. Apa contohnya? Syariat azan. Syariat azan bukan Rasulullah yang provide, ada pun tu. Tapi ada sahabat mimpi kata, aku semalam dengar bila mereka duk bincanglah macam mana cara kita nak panggil orang solat, nak menunjukkan waktu masuk solat. Maka ada sahabat kata guna loceng, tu Yahudi, guna trompet Yahudi, loceng Nasrani.
Kita tak bolehlah sama man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau tak sama dalam masalah ibadah ni, samalah. Jadi nak bezalah. Jadi bila nak beza tu, seorang sahabat nama apa, kena tengok hadis tu balik. Sahabat tu kata, semalam aku bermimpi begini caranya. Allahu Akbar 2 kali. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad, dan seumpamanya ialah sampai habis azan tersebut. Maka Rasul kata, itulah cara dia. Kita setuju. Maksudnya, mimpi sahabat bila diendoskan oleh Rasulullah, lantas diangkat menjadi syariat azan lah. Ya. Baik, seterusnya katanya lagi itu, maka kata Samurah lagi, Rasulullah pun tanyalah para sahabat semua, siapa mimpi semalam, kata Samurah bin Jundab, maka baginda bila tidak ada orang yang respons, tidak ada sahabat yang kata kami mimpi gini-gini, sebab Rasulullah nak takbir mimpi, Rasulullah nak tafsirkan mimpi mereka. Ya. Rasulullah juga ada antara dia punya ilmu yang Allah Ta'ala bagi adalah ilmu ta'bir mimpi. Makanya begitu, kata Samurah, maka baginda SAW menceritakan mimpinya kepada kami, apa yang Allah kehendaki baginda ceritakan. Dan pada suatu hari baginda bersabda kepada kami, sesungguhnya semalam aku didatangi oleh 2 orang, ya, ataupun sebenarnya 2 malaikat lah. Dan kedua-duanya dalam mimpi, yakni, dan kedua-duanya mengejutkan aku, kemudian berkata kepadaku, intaliq, bertolaklah ataupun berangkatlah. Maka katanya, wa inni intalaqtu ma'ahuma wa inna ataina ala rajulin muttaji'in wa idza akharu qa'imun 'alayhi bi sakhratin wa idza huwa yahwi bis sakhrati li ra'sihi fayathlaghu ra'sahu fayatahadhadu hajar ha huna fayatba'u al-hajara fayakhudhuhu fala yarji'u ilayhi hatta yadhha ra'suhu kama kana thumma ya'udu alayhi fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala al-marrata al-ula. Rasulullah pun cerita, aku pun berangkat bersama mereka berdua, yakni 2 malaikat tadi. Kemudian kami mendatangi seorang lelaki yang sedang berbaring. Berangkat jumpa dengan satu kawasan, ada seorang lelaki sedang berbaring. Ada seorang lelaki berdiri di sisinya dengan memegang batu. Lantas dihempasnya kepala lelaki yang berbaring itu di situ. Maka terpelanting batu itu dan dia pergi mengambilnya semula. Tidaklah dia kembali, melainkan kepala lelaki yang berbaring itu pulih sebagaimana sebelumnya. Kemudian diulang kepadanya, dia diperlakukan sebagaimana kali pertama tadi. Jadi seorang lelaki, ada seorang lelaki lain sedang berbaring. Okey, orang lidi, tak ada masalah dah. Jadi apa yang berlaku, lelaki yang di tepi dia ni telah ambil seketul batu, hempak kepala dia sampai pecah. Batu tu pun bergolek. Lelaki ni pun mari ambil batu ni. Tidaklah dia kembali semula kepada lelaki yang berbaring pecah kepala ni, melainkan lelaki kepala dia telah baik semula. Tu nampak ya kata saya tulis tu? Nampak tak? Jadi nampak tak gambaran dia tu? Jadi perkara itu repeat again and again and again and again and again without any stop lah, berpusing-pusing. Baik. Situasi kedua, maka Rasulullah pun kata, qala qultu lahum subhanallahi ma hadzani. Rasulullah pun kata, aku pun katalah kepada mereka, subhanallah, maha suci Allah. Apa benda ni? Yang aku tengok ni? Qala li, mereka pun berkata kepada aku, intaliq, bertolaklah. Tak usah caralah. Tolak. Qala fantalaqna fa'ataina ala rajulin. Kemudian kami pun bertolak hingga sampai kepada seorang lelaki mustalqin liqafahu. Apa dia maksud ni? Mereka telah pergi kepada seorang lelaki yang dia ni seorang lelaki yang sedang berbaring terlentang. Kemudian apa yang berlaku, dia ni wa idza akhar qa'imun 'alaihi bikallubin min hadidin wa idza huwa ya'ti ahada shiqqa wajhihi fayusharshiru shidqahu ila qafahu wa mankhirahu ila qafahu wa 'aynahu ila qafahu qala wa rubbama qala abu raja'in fayashuqqu qala thumma yatahawwalu ila al-janib al-akhar fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala bil janib al-awwal
fama yafru'u min dhalikal janib hatta yasihha dhalikal janib kama kana thumma ya'udu alaihi fayaf'alu mithla ma fa'ala al-marrata al-ula. Maka apa berlaku? Di sisinya berdiri seorang lelaki, ada lelaki lain juga. Yang ni seorang lelaki duduk berdiri, di sisinya ada seorang lelaki duduk terlentang, sama macam tadi. Nah, kemudiannya apa dia? Kemudian lelaki itu, lelaki ni pegang apa dia? Lelaki ini memegang pengait daripada besi. Macam mana rupa pengait? Gitulah kot. Nak sabit gitu. Dia pegang ni. Pengait daripada besi itu. Ini nak mudahkan kita lah, nak seronok sikit, tidak mengatur. Tapi situasinya tidak begini, jauh lebih dahsyat. Jauh lebih dahsyat pada ni. Apa yang berlaku adalah lelaki yang berbaring, lalu dia pun guna pengait ini, dia pun kait tepi mulut kawan ni. Ni mulut dia ni, dia kait belah ni dulu. Dia kait belah ni, dia robek, apa dia? Sehingga tembus tengkuknya. Habis licin ni, tepuk-tepuk habis licin. Dan kemudiannya lubang hidung hingga tembus ke tengkuknya dan kedua mata hingga tembus ke tengkuknya. Kata perawi, boleh jadi menurut Abu Rajab, salah seorang perawi kata, membelahnya. Jadi kelebek habis licin. Tapi sebelah baru. Yang ni sebelah baru. Lalu, sabda Rasulullah SAW lagi tambah, lalu dia berpindah ke sudut lain. Mula-mula belah kiri ke belah kanan dulu, kemudian dia mari belah satu lagi. Sudut lain pula. Melakukan perkara yang pertama sama, ya robek juga hacul lebur lah kawan ni. Belum selesai sudut yang lain itu, sudut yang sebelumnya sudah baik seperti sedia kala, ketika dia mari nak kelebek belah ni, tahu kelebek mengkelebek, tahu tak? Merobek lah, tu bahasa Kelantan, kelebek. Merobek ataupun mencangkut lah. Jadi apa yang berlaku adalah ketika dia mari belah ni tuan-tuan, belah yang pertama dia buat tu, dah jadi elok balik petakuk dah. Dan kemudian robek belah ni, kembali belah ni, kembali belah ni. Itulah yang berlaku marratan ula, maka berulang-ulang sebagaimana yang seperti awalnya tadi, berulang-ulang. Okey, dah dua kes. Rasulullah pun ulang dialog yang sama. Qultu subhanallah. Maha suci Allah. Ma hadha ni? Apa benda ni? Siapa dua orang ni? Ma hadha ni? Apa benda? Siapa kedua-dua orang ni? Qala li. Mereka pun berkata kepada aku, kata Rasulullah, yakni dua malaikat tadi, intalik, bertolaklah. Fantalaqna fa'ataina ala mithla tanuri. Qala fa'ahsinu. Tanur yakni kuali besar. Kawah kuali besar yang sedang panas, yang sedang membakar panas. Qala fa ahsibu annahu kana yaqulu fa idza fihi laghatun wa aswatun. Aku dengar kata Rasulullah padanya itu suara raungan dan suara-suara yang dahsyatlah. Qala fattala'na fihi, dan aku tengok-jengok ke dalamnya, fa iza fihi rijalun wa nisaun, dan dalamnya ada lelaki dan perempuan, uratun, dan mereka itu telanjang bogel belaka. Wa idahum ya'tihim lahabum min asfali minhum, dan mereka itu berada di dasar kuali itu apa benar, dan mereka fa iza atahum zalikal lahbu dawda, dan mereka itu apabila mereka didatangi akan nyalaan api, yang di bawah itu telanjang mereka dinyalakan api di bawah mereka. Apabila mereka didatangi akan nyalaan itu, mereka pun dawda, meraung-raung dengan begitu sekali dahsyatlah. Itu scene yang ketiga Rasulullah jumpa, babak yang ketiga dalam mimpi baginda ni. Qala qultu lahuma, maka aku berkatalah pada keduanya, kata Rasulullah, ma haula, apa semua mereka ni, siapa semua mereka ni? Tadi mahadhani sebab dua apa nama? Sebab dua orang. Mahadhani lelaki berdiri, lelaki tidur. Yang ni maha ulai, apa semua ni, siapa mereka semua ni? Qala li intaliq. Kata Rasulullah, mereka kata padaku, bertolaklah. Jangan berhenti. Qala fantalaqna fa'ataina ala nahar. Kemudian aku pun bertolaklah bersama mereka, kemudian kami sampai kepada nahrun, sungai. Hasibtu annahu kana yaqulu ahmar mithli dam. Bahkan sungai itu merah bagaikan darah. Wa idza fin nahari rajulun sabihun yasbah, dan di dalam sungai itu ada seorang lelaki yang sedang berenang-renang. Wa idza ala syattin nahari rajulun,
Tetapi di sisi sungai itu ada seorang lelaki yang sedang menunggulah. Qad jama'a indahu hijaratan kathiratan, dan bersama dengan lelaki yang sedang menunggu di tepi sungai itu adalah hijaratan kathiratan, hijarah, batu-batu yang sangat banyak. Wa idza dzalika as-sabihu yasbahu ma yasbahu, dan apabila si lelaki itu duk mandi, duk berpusing-pusing, berenang-renang apa semua tu, thumma ya'ti dzalika alladhi, kemudian apabila dia sampai, sekali dia pusing macam mana sampai ke tempat lelaki di sisi itu, maka qad jama'a indahul hijarata, kemudian dia telah menyuapkan ataupun masukkan indahu batu itu, fayafgharu lahu fahu fayulqimuhu hajaran fayantaliquhu yasbah thumma yarji'u ilaihi kullama raja'a ilaihi faghara lahu fahu falaqamahu hajaran qala qultu lahumā ma hadzani. Baik, lalu mulutnya dibuka dan disumbat seketul batu. Lalu dia berenang, ni si yang berenang tadi. Lalu dia berenang lagi dan kemudian kembali semula kepada lelaki di tepi sungai. Setiap kali ini sungai contoh ya. Ni seorang lelaki yang menunggu. Di sisi itu banyak batu. Jadi yang ni duk berenang dalam ni. Dia pun duk berenang macam mana lah. Pergi balik ke, pusing-pusing ke, wallahu alam, tidak diberitahu. Tapi setiap kali bila dia berenang, sama ada pergi balik kuat lentang ke, kuat kupu-kupu ke, gaya bebas ke, wallahu alam. Tapi apabila ia sampai kepada lelaki yang menunggu ini, dia buka mulut dia, kemudian lelaki ni ambil batu ni, sumbatlah mulut dia. Dan itulah yang berlaku setiap kali bila dia berulang sampai ke lelaki ini, dia dimasukkan di situ. Nampak tu? Kemudian lelaki yang berenang mendatangi lelaki itu, dia kata itu, setiap kali kembali mulutnya dibuka dan disumbat seketul batu. Sabda Rasulullah SAW yang ini bertanya kepada dua malaikat, aku bertanya kepada kedua-duanya, siapakah kedua-dua orang ini? Okey. Minta maaf, saya tak reti nak menggayakan dengan suara yang seram dan mendayu dan sedih ya. Kalau saya pandai buat suara sedih, suara mendayu-dayu lagi, mungkin cerita ni akan jadi lebih seram lah. Tapi sebab tak berapa pandai tuan-tuan, semoga wording Rasulullah ini sudah cukup untuk menyebabkan kita, bila kita baca kalam Rasulullah SAW, sudah cukup untuk menggetarkan hati kita. Saya hanya sebagai mediator sahaja untuk menyampaikan daripada apa yang adalah kita. Baik. Qala li intaliq. Rasulullah berkata, bertolaklah. Pertama kedua malaikat tu berkata, bertolak. Jangan cara lagi. Qala fantalaqna fa ataina ala rajulin karihil mar'ati ka aqrahi ma anta rahin rajulan mar'atan wa idza indahu narun yahushuha wa yas'a hawlaha. Qala qultu lahumā ma hadha. Baik, okey. Kemudian Rasulullah kata, mereka berkata padaku, teruskan. Maka kami pun pergilah meneruskan perjalanan sehingga berjumpa seorang lelaki yang buruk wajahnya. Yang kamu, kata Rasulullah pada para sahabat sekaligus pada kita, tidak pernah lihat keburukan yang ada padanya itu pada orang lain. Di sisi lelaki itu api dan dia mengelilingi. Okey, jumpa seorang lelaki, muka huduh, lagu mana huduh, gitulah. Nah, di sisi dia ada seketul api. Dia ada api. Jadi apa yang berlaku? Kawan ni duk keliling api ni. Duk tawah api ni. Tak tahulah ikut pusingan jam ke, lawan jam ke, hadis tak bagi tahu. Jadi dia duk keliling api ni, dia tawah api ni. Apa yang berlaku kemudian? Kamu tidak pernah lihat keburukannya yang ada padanya pada orang lain. Di sisi lelaki itu api yang meninggi, sabda Rasulullah SAW, siapa lelaki ini? Tanya pada dua malaikat pengiring tadi. Maka mereka pun jawablah dialog yang sama. Qala li intalaq. Maka Rasulullah kata, mereka kata pada aku, bertolak. Fantalaqna fa ataina ala rawdatin mu'tammatin fiha min kulli nawrir rabi'. Wa idza baina zahray rawdati rajulun tawilun la akadu ara ra'sahu tulan fi as-sama'i. Wa idza hawla ar-rajuli min aktsari wildanin ra'aituhum qattu. Rasulullah berkata, katalah pada aku, teruskan perjalanan. Maka kami pun meneruskan perjalanan hingga berjumpa dengan sebuah taman yang kehijauan. Raudah tu apa nama dia panggil apa ni? Raudatin mu'tammatin.
Sepatutnya khadra hijau. Jadi apa yang berlaku dipenuhi bunga semi, musim semi. Bunga-bunga ni waktu autumn ke winter, waktu musim bunga ni musim bunga lah. Nah, wa idza baina dhahriha min kulli nawrir rabi' pada musim yang 4. Pada musim autumn dah, autumn ke? Musim bunga ya, autumn lain. Kita tak duduk negara Mak Saleh ni tak erti lah. Kita erti musim tengkujuh sekarang ni panas. Tu je. Musim tengkujuh hujan. Spring, Ustaz. Spring, terima kasih Hajar. Nampak sangat biasa duduk luar negara ni. Ya, maksudnya masa tu bunga berkembang, katanya orkid semualah, cantik lah katanya. Dan biasanya spring ni selepas musim sejuk ya, musim salji aja. Betul ke? Spring biasanya selepas musim kita tak erti. Kena pergi duduk Korea lah pula kita ya. Selepas winter, Ustaz. Selepas winter ya ni tu. Hari tu pun pergi Turki, tiba-tiba jumpa apa? Terjumpa dengan salji pun. Oi, lain macam dah. Pergi bulan 3 sepatut musim dah panas kan. Bulan 12 dah habis sepatutnya. Tiba-tiba saya pergi bulan 3 tahun lepas tu, cuaca luar biasa, salji turun lagi. Exactly saya sampai sehari tu salji baru turun. Jadi first time lah rasa salji. Rasalah, tapi tak makan lah. Tak rasalah nak makan tu, kotor. Baik. Kemudian di tengah taman itu, dalam taman yang kehijauan dengan penuh dengan bunga yang berkembang, kita boleh bayar setakat yang kita mampulah. Bunganya macam gambar Kak Liza di belakang tu. Gunung mana Kak Liza tu? Tanah Kak Liza yang mana tu? Berapa ekar tu? Tanah dekat mana ni, New Zealand ke mana entah ni. Berapa ekar tu? Okey, baik. Jadinya, di tengah taman itu ada seorang lelaki yang tinggi melangit. Maksudnya tinggi melangit ni. Dah, gitulah dah, tinggi melangit ya. Jadi, sehingga kata Rasulullah, aku hampir tidak dapat melihat kepalanya. Lelaki itu dikelilingi begitu ramai kanak-kanak yang tidak aku kenali. Mungkin Rasulullah bersanding lah masa tu ya. Nah, dia kata, tinggi sangat, sampai hampir tak tengok nampak kepala ni. Tapi keliling dia ramailah budak-budak kecil, ramai budak-budak ni. Rasulullah kata, aku tak kenal siapa ni, budak-budak ni ramai sangat ni, ramai. Paling ramai sungguhlah, dah taman ni. Tapi hamba Allah ni, iaitu lelaki itu, tingginya sampai hampir tak dapat tengok dia punya kepala, tak jumpa. Tinggi sangat tu. Pelik kan cerita tu kan? Seronok kan cerita? Qala qultu lahum, maka Rasulullah pun tanya lah, ma hadza ma haula'i, siapa ni yang lelaki panjang tinggi, dan siapa pula mereka semua? Ni budak-budak kecil-kecil ni. Qala li intalaq. Mereka pun kata pada aku, bertolak. Qala fantalaqna fantahaina ila rawdatin azimatin, sebuah taman yang azimah besar. Sebagaimana tidak adalah taman-taman qattu a'zamu minha, yang lebih hebat daripadanya ketika atas muka bumi, tak mungkin kita tengok benda tu. Wala ahsan, dan juga pada kecantikan keindahannya. Qala li, maka katalah mereka, kata Rasulullah, mereka berkata padaku, irqa fiha, masuklah ke dalamnya. Tadi tak bagi belakang. Yang ni bila jumpa Raudatul Azimah ni, satu taman yang hebat besar, dan dia itu adalah sangat indah cantik, satu taman itu, maka Rasulullah pun, kedua mereka pula, Rasulullah tak tanya pun apa benda ni. Mereka pula suruh, irqa fiha, masuklah padanya, minta izin masuk ke dalamnya. Qala fartaqaina fiha fantahaina ila madinatin, maka kami pun minta izin dan diberikan izin masuk tu. Kami pun masuklah ila madinatin mabniyatin, dalam satu kota. Madinah ni kota lah. Tu Madani itu, masyarakat Madani, Madinatil Munawwarah, bukan kepada Yathrib, kepada Madinatil Munawwarah. Jadi Madinah mabniyatin bila binin dhahaba wala binil fiddah. Jadi masuk dalam taman tu, situasinya macam mana tu? Nanti kita tengok. Fa'ataina babil madinati fastaftahna fafutiha lana fadakhalnaha
fatalaqqana fiha rijalun syatrun min khalqihim ka ahsani ma anta ra'in wa syatrun ka aqbahi ma anta ra'in qala lahum izhabu faqa'u fi dhalika nahar qala wa idha naharun mu'taridun yajri ka'annama ahul mahdufi bayadi فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. Ini menarik Ini menarik. Apa dia menarik Kemudian bila mereka teruskan perjalanan masuk begitu begini, maka mereka pun naik kepadanya, yakni masuk ke dalam kota, kepada Madinah itu, dalam taman yang hebat dahsyat ke satu kawasan tu, yang bandar itu dibina dengan batu bata daripada minadh dhahabi wal fiddah, daripada zahab wal fiddah, emas dan perak. Jadi yang pencipta-pencipta emas di kalangan ibu-ibu ni jangan risau. Di syurga ni lebih pada emas. Lebih pada emas lagi ada ya. Kami mendatangi pintu bandar itu. Kami meminta dibukakan pintu kepada kami dan pintu itu dibukakan kepada kami. Kami pun masuk, lantas berjumpa seorang lelaki yang separuh wajahnya sangat cantik, sebagaimana kamu tidak pernah tengok. Dan separuh lagi buruk, sebagaimana yang kamu tidak pernah tengok. Masuk-masuk dalam bandar tu, jumpa seorang lelaki, ada satu kumpulan sebenarnya, yang separuh wajah mereka baik, separuh lagi buruk bukan main. Ada, jadi bercampur dua tu. Maka, sabda Rasulullah SAW, kedua-duanya berkata kepada mereka, yakni pengiring, kedua-dua pengiring Rasulullah ni katalah kepada mereka, siapa penduduk ataupun orang-orang yang ada dalam kota tersebut. Masuklah kamu ke dalam sungai itu. Dia suruh masuk dalam satu sungai. Yang dalam taman dalam kota tu ya. Tiba-tiba sungai mengalir dengan air putih yang sangat jernih. Lalu mereka masuk ke dalam sungai itu. Kemudian mereka kembali kepada kami dan keburukan pada rupa mereka sudah pergi hilang. Maka wajah mereka bertukar menjadi baik kedua-duanya. Yang asalnya separuh buruk, separuh okey. Sekarang ni bila dah masuk sungai tadi, maka keluar jadi okey semuanya. Dia jadi okey lah. Dah, gitu. Okey. Dia dah okey. Dah. Jadi handsome lah. Jadi elok dah belakang. Kemudian katanya qala li hadhihi jannatu adn, maka kedua-duanya berkata selepas tengok peristiwa itu, yakni orang dah bertukar muka jadi baik apa semua tu, separuh jahat, separuh muka buruk, separuh muka baik, maka qala li, kata Rasulullah, mereka berkata kepada aku, hazihi jannatu adnin, inilah syurga adnin. Cantik juga buah nama anak tu, cucu Adnin ya. Wa hadha kamanziluka qala fasama basari su'udan fa idza qasrun mithlu ar-rababah rababatil bayda qala hadha kamanziluka qala qultu lahumā barakallahu fikuma dhara fa adkhulahu qala ammal ana fala wa anta dakhiluhu. Cerita dia. Kemudian Rasulullah berkata, ini adalah syurga Adnin. Mereka katalah kepada Rasulullah, ini syurga Adnin. Dan inilah tempat tinggalmu, antara tempat tinggal Rasulullah SAW. Sabda Rasulullah SAW, maka aku mengangkat pandanganku, lantas aku melihat sebuah istana seperti awan putih yang bersendirian. Maksudnya duduk di, ni kalaulah ini lantainya, dah. Tengok di atas, ada tempat ni. Syurga duduk tergantung, bagaikan awan. Allahu Akbar. Lagu mana tak boleh nak imagine. Sabda Rasulullah, kedua-duanya berkata kepadaku, inilah tempat tinggalmu. Allahu Akbar. Rasulullah telah ditunjukkan salah satu bahkan istana yang akan dia duduk dalam syurga. Bagaikan syurga, bagaikan awan putih yang besar sedang tergantung di langit. Bayangkan. Tak boleh nak bayang. Tak boleh nak bayang. Bayangkan, tak boleh nak bayang. Itu cerita dia.
Semoga Allah, maka Rasulullah pun berkata Rasulullah pun kata kepada kedua malaikat tu, barakallahu fikuma. Jadi kita pun kena banyakkan sebut barakallahu fikum. Barakallahu fik. Dan sebab itu Rasulullah sebut barakallahu fik untuk menunjukkan syukur. Kita jumpa sama barakallahu fik. Semoga Allah Taala berkati kamu. Seorang. Barakallahu fikuma, dua orang. Kalau nak ramai, kita nak borong semua, barakallahu fikum. Borong semua selalu. Laki, perempuan, anak. Barakallahu fikum. Maka mereka biasa akan jawab wa iyyakum, dan juga ke atas kamu. Begitulah cara dia, ya. Zarani fa adkhulahu, maka aku pun teringinlah nak masuk ke dalamnya. Rasulullah berkata, semoga Allah memberkati kamu. Zarani, izinkanlah aku memasukinya. Rasulullah pun tak sabar juga. Rasulullah pun, tak sabar dah. Comel nampak ni. Rasulullah, zarani adkhilukum lah. Zarani fa adkhulahu, izinkanlah aku, maka aku akan masuk ke dalamnya. Qala, maka keduanya berkata, ammal ana fala wa anta dakhiluhu. Sesungguhnya sekarang kamu tidaklah kamu itu boleh masuk. Sebab apa? Sebab belum mati lagi. Rasulullah tidak dibenarkan masuk. Saya duk fikirlah, kalau Rasulullah masuk jadi apa, tuan-tuan? Agak-agak jadi apa? Siapa nak jawab? Letih juga ceramah seorang-seorang ni. Tak mau keluar dah aku, Ustaz. Jadi hikmahnya, barangkali salah satu hikmahnya Rasulullah tak dibenarkan masuk, kalau tidak tak nak keluar. Jadi alhamdulillah, Rasulullah pun bukan jenis keras kepala lah, jenis dengan arahan daripada nama malaikat yang merupakan arahan daripada Allah, tak boleh masuk lagi. Sabar, nanti mati masuklah. Nah, jadi Rasulullah pun tak masuk. Kalau jenis Nabi Musa, mungkin dia gelepar nak masuk, tuan-tuan. Dia gedebel sikit Nabi Musa ni. Nah, Nabi Muhammad kita ni soft hearted, orang yang betul-betul lembut hati dan dia jenis tidak suka cari gaduh apa semualah. Maka dia pun bila malaikat kata tak boleh, kamu tidak boleh masukinya pada masa itu, maka Rasulullah pun okeylah. Qala qultu lahum fa inni qad ra'aitu mundul lailati ajaban. Rasul kata, aku pun berkata kepada kedua-duanya, aku telah melihat keajaiban-keajaiban pada malam ini. Tengok tu. Sebab tu kita suka guna kalimah ajaib ni. Rasulullah pun guna kalimah ajaib ni, ajaban. Dan ajaib tu memang tak Arab pun. Tu ajaban. Fama hadzal ladzi ra'aitu, maka apa semua yang aku tengok ni sebenarnya? Rasulullah pun tanya, nak bukan penjelasan. Tak kira tengok saja, takkanlah tengok saja. Mestilah ada dia punya penjelasan apa yang Rasulullah tengok sepanjang malam tu. Qala li, maka mereka pun kata Rasulullah, mereka berkata kepada aku, amma inna sanukhbiruka amma ar-rajulul awwalul ladzi ataita alayhi yuslaghu ra'sahu bil hajar fa innahu ar-rajulu ya'khudhul qur'ana fayarfuduhu wa yanamu 'anis salatil maktubah. Yang pertama, Rasulullah kata apa dia? Sekarang kami akan memberitahu kamu, lelaki pertama yang dihempakkan kepala ni pertama ni, kes pertama tadi, yang dihempakkan kepalanya dengan batu adalah kerana dia menerima Al-Quran. Dia beriman. Dia bukan Muslim saja, bahkan dia mukmin, maksudnya dia beriman. Lalu dia menolaknya dan lalai daripada mengerjakan kefarduan solat. Okey. Jadi yang pertama, apa dia dosa yang akan terus dibalas di akhirat esok? Tinggalkan solat fardu dengan sengaja. Dalam masa dia tahu halal haram, hukum wajib apa semua, sebab dia terima dan dia mengaji Quran, dia tahu fardu ain. Tinggalkan solat dengan sengaja tadi. Solat dengan sengaja. Itu yang pertama. Yang kedua, dan lelaki yang dikait dari tepi muka sehingga tembus ke tengkuknya, juga dari mata hingga tembus tengkuknya. Yang kedua. Ini kedua lah, nombor dua. Dia adalah lelaki yang keluar dari rumahnya untuk menyebarkan pendustaan ke seluruh ufuk. Kita ingatkan apa nama makcik bawang, rupanya pakcik bawang ni. Tapi sebenarnya bila kata lelaki, Muslim pun kata alhamdulillah kami tak masuk. Tidak begitu.
dalam konteks hadis, bila sebut lelaki, wanita termasuk dah tu. Sebab dosa-dosa ini, kalau lelaki boleh buat, wanita pun mungkin lebih lagi boleh buat. Dia gitu. Masing-masing boleh buat. So, sama saja lelaki ke wanita, inilah yang akan kita hadapi. Na'udzubillah min dzalik. Dan hari ini pula tak perlu keluar rumah dah, duduk dalam rumah saja. Sambil baring, sambil golek-golek, sambil baring, tak keluar rumah pun. Tapi pendustaan merata-rata disebarkan. Melalui apa? Medsos. Melalui medsos, grup WhatsApp-nya, grup tu, grup ni-nya, macam-macam grup lah. Kalau grup sekolah tu daripada tadika darjah 1, masuk sekolah rendah, sekolah menengah pula, masuk tingkatan bawah sekolah lain, tingkatan atas sekolah lain, masuk matrik grup lain pula. Kalau dia jenis sekolah 4, ada 3-4 sekolah pindah-pindah, semua ada grup belakang. Saya letih banyaklah grup, kita banyak tukar sekolah, ada grup belakang. Lepas tu masuk matrik pula, lepas tu duduk UIA sekejap, keluar masuk apa nama? Masuk UUM ada lagi, masuk sini ada lagi, banyak grup. Kalau kena cara bagus guna, alhamdulillah jadi sumber pahala. Kalau tak bagus, tergelecah, banyak emosi, duk share benda-benda pelik-pelik, na'udzubillah min dzalik. Risau termasuk ni nombor 2 ni, kategori nombor 2 ni, na'udzubillah min dzalik. Jadi kena banyak sabar dan tahan diri. Bila timbul satu isu, ibu-ibu sekalian, isu tak kira melibatkan ustaz, ustazah, ahli politik ke, parti mana ke, tawakuf, berhenti sejenak selama 24 jam. Jangan komen apa-apa dulu. Banyak kes berlaku bila benda viral, rupa-rupanya kita pun kutuk-kutuk bukan main dah. Memanglah gue ni, ni memang layak masuk neraka ni. Ni tanda ahli neraka lah ni. Bukan main ni kafir ni, ni sesak ni, ni lah. Nanti dulu, tawakuf 24 jam. Sebab bila tiba-tiba muncul penjelasan, lagu ni rupanya. Rupa-rupanya lagu lain. Kita ingatkan yang ni yang betul. Tu biasa banyak berlaku. Kalau tuan-tuan tengok saya dalam grup mana ke, berapa ke, dalam Facebook saya ke, memang jarang saya ulas isu semasa. Buat apa nak ulas isu semasa? Apa kepentingannya kita ni pakar rujuk isu semasa ke? Tak juga. Bidang saya bidang ini, jadi saya fokus sini lah. Cerita buku saya baca, apa semua itu lebih manfaat lah. Baik, seterusnya kita pergi. Itu nombor 2. Ingat balik cerita tadi. Siapa yang ada buku tu boleh recap balik. Lepas ni boleh cerita ke anak cucu dengan cerita bedtime story yang cukup luar biasa ini, ibu-ibu, datuk-datuk, nenek-nenek sekalian. Kak Liza nenek nak belum lagi tak? Tak lama lah tu, tak lama. Anak tak kahwin lagi. Tak lama tu, insya-Allah, tak lama. Insya-Allah. Barulah boleh panggil datuk. Datin. Ini tak pasal-pasal tak datuk jangan kacau ni. Apa namanya begitu. Nanti saya yakinlah kalau cerita pada anak cucu ni, seronok mereka dengar ni. Kelopong mulut-mulut ni. Betul ke lagu tu? Betul lah Nabi kata. Hang tak percaya tengok ni. Suruh mengaji hadis. Tu. Tengok tu. Itu saya kata, kalaulah para penceramah sedikit membuat ulang kaji, nak cerita benda pelik-pelik ajaib, sampai nak suruh kelopong berair mulut, cukup dengan cerita-cerita daripada Quran dan sunnah Rasulullah yang sahih. Tak perlu dah nak cerita wali ni hidup 20 tahun tanpa jantung. La ilaha illallah. Cerita yang against logik akal, bahkan fakta saintifik dah ramai orang tahu. Hidup tanpa jantung. Bukan dia ni. Karamah tu bukan karamah, tu kebodohan namanya. Kalau karamah dia tak begitu. Baik, wa ammar rijal wan nisa'ul uratu alladzina fi mithli bina'it tanuri fa innahumuz zunatu waz zawani. Dan lelaki dan perempuan yang bertelanjang, alladzi fi mithli bina'it tanur, yang mereka itu berada di dalam satu kawah yang seumpama satu kawah besar itu, fa innahumuz zunatu waz zawani, sesungguhnya itu mereka itu adalah lelaki perempuan yang berzina
dengan lelaki yang berzina. Dan tidak disebut zina di sini sama ada muhsan ataupun ghair muhsan, yang sudah berkahwin ataupun yang belum berkahwin. Tapi disebutkan adalah az-zunatu waz-zawani. Jadi dosa besar ketiga yang akan terus dihukum oleh Allah jika tak bertaubat selesai atas muka bumi dengan Allah dengan orangnya adalah dosa berzina, akan terus dibayar cash ketika masih di alam barzakh lagi. Yang pertama apa dia tadi? Yang pertama, orang yang tahu hukum hakam terima Quran gitu begini tapi tetap mengambil mudah tentang solat. Na'udzubillah min dzalik, semoga Allah Taala jaga kita. Yang kedua, lelaki atau perempuan sekaligus yang memang kerja dia suka menjadi namam, adu domba, memanjang-manjangkan pendustaan, hadis palsunya, macam-macam lah benda-benda yang melibatkan ke seluruh ufuk. Dan hari ini kita katakan dah bertukar dah, jadi lebih mudah melalui medsos. Na'udzubillah min dzalik. Yang keempat, wa amar rajulut tawilul ladzi fi raudati fa innahu Ibrahim alaihi salam. Lelaki yang panjang tadi, siapa dia? Yang Rasulullah kata sampai aku hampir tak tengok kepala dia di atas tu. Gini ke panjang. Pendek tangan dia teh. Kecil kaki. Jadi dia ni siapa dia? Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa ammal wildanu, dan anak-anak yang banyak. Ni tak nama anak comel juga. Wildan. Susu wildan. Susu ke tajuk wildan ya? Ada susu tajuk wildan. Al-wildanu adalah apa dia? Mereka ini adalah siapa dia ya? Wildan ni adalah pelayan-pelayan syurga daripada kalangan kanak-kanak. Dan mereka ini alladzi haulahu fa kullu mauludin mata 'alal fitrah. Yang mereka ini semuanya beranak dan mati sebelum 'alal fitrah, sebelum akil baligh. Yakni mereka mati atas fitrah, yakni mereka mati confirm masuk syurga. Ya. Qala, maka kata Rasulullah, ataupun kata sebagai sahabat tanya Rasulullah, qala ba'dus muslimin, sebagai sahabat pun tanya aku, ya Rasulullah, wa auladul musyrikina, anak-anak orang musyrik, anak-anak orang kafir ni, orang syirikkan Allah Taala ni. Faqala Rasulullah SAW, dalam hadis sebut perawi kata, ada sahabat dia tanya sambil Rasulullah cerita tu, ya wa auladul musyrikina, dan juga anak-anak orang musyrik pun selagi mata mati sebelum akhir balik syurga belaka, dan dijaga oleh Ibrahim AS dalam syurga lah, satu raudhah, taman dalam syurga tu. Dalam riwayat lain sebut dalam satu gunung ataupun dalam satu bukit. Dan Ibrahim jaga bersama dengan Sarah anak-anak tersebut. Dijaga oleh Siti Sarah. Sebab tu mereka yang Allah Ta'ala uji dengan kehilangan anak sebelum akhir balik ni, ya sedih tetap sedih, tetapi akhirnya sepatut bila kita baca hadis-hadis ni sedikit terubat jadi motivasi. Semua sebab kita tahu, oh anak kita sekarang confirm adalah ahli syurga, satu. Yang kedua, sedang bersama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, ada hadis lain sebut ibu bapa yang sabar di atas kematian anak akan ada satu singgahsana khas. Namanya apa dia? Darus Sabar ke apa dia? Tu ada hadis sahih lain sebut gitulah. Maka ada satu istana khas kerana mereka sabar dan tidak kufur kepada Allah. Tidak masuk redha dengan takdir Allah bila Allah uji mereka dengan kehilangan anak mereka yang masih berakil balik itu. Mereka yang telah diuji tahulah perasaan dan juga betapa beratnya ujian tersebut. Hatta orang yang hilang anak ataupun kematian anak dalam kandungan pun setengahnya boleh jadi depression dan seumpamanya. Tapi bagi orang yang sabar, wa basyiris sabirin, orang yang sabar dia jumpa hadis-hadis macam ni, orang yang beriman, orang yang mengaji ada ilmu, macam tuan-tuan ibu-ibu yang biasa dengan hadis ni, sepatutnya tak sampailah tahap tu. Alhamdulillah orang Melayu kita ni, saya perasan dalam bab-bab begini tak adalah depression teruk sangat sampai tahap tersebut. Dulu-dulu agak ramai. Beranak-beranak meroyan. Meroyan ni dia bukan jadi apa, dia depression sebenarnya tu. Keletihan, apa nama dia punya suasana apa semua. Dia punya sakit badan apa semua. Meroyan ni memang dikaji secara khusus. Orang Melayu panggil meroyan lah, soalnya masuk hati ke lagu mana sebenarnya. Rupa-rupanya dia dalam kategori depression, tekanan. Dia boleh lost dia punya mind sekejap apa semua. Begitu juga ada orang yang kematian pasangan. Sampai dia punya sedih tu, sampai dia jadi macam tak sihat lah, tidak berfungsi dengan akalnya, kemudian jadi tak berapa betul dan seumpamanya. Itu sebenarnya dalam masalah penyakit psikiatri
penyakit psikologi, sekretari pula. Penyakit psikologi. Kita pula tengok, kena dah masuk hantu dalam orang ni. Bukan masuk hantu, memang masalah, ada masalah depression apa semua. Jadi orang dulu dia kira nampak macam duk termenung sikit, sudah ada barang dah ni. Duduk penumpang. Nah, itu konklusi yang salah, lantas tak bagi ubat yang betul, maka daripada meroyan tu jadi gila betul. Daripada meroyan je asal tu, maksudnya depression. Tapi lama-lama jadi betul-betul masalah psikiatrik sebab tidak dirawat daripada perspektif yang betul. Baik, katanya lagi apa dia? Fa innahum qaumun khalatu amalan salihan wa akhara. Okey, satu lagi. Wa ammal qaumul ladzi kanu syatrun minhum hasanan wa syatrun minhum qabihan. Dan kamu tengok satu kaum lelaki apa semua perempuan tu dia dalam satu taman yang indah besar daripada minad dhahabi wa fiddah tu, syatrun minhum, yang separuh daripada wajah mereka itu baik, hasanan, indah, wa syatrun minhum qabihan, dan separuh daripadanya adalah qabih, jijik ataupun kotor ataupun buruk. Fa innahum qaumun khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an. Mereka itu satu kaum yang mereka telah mencampur adukkan amalan soleh mereka dengan amalan yang tidak baik. Tajawazallahu anhum. Allah mengampunkan mereka semua. Allah mengampunkan mereka. Jadi simbolik masuk dalam sungai, keluar balik itu adalah pembersihan. Dia punya separuh dosa yang jahat. Saya setiap kali bila baca hadis ni, yang terlintas pada saya adalah, ya Allah, semoga aku termasuk orang ni lah. Kumpulan ini. Paling tidak. Paling tidak ya. Maksudnya, amal soleh kita ni, baik buruk, wallahu alam yang mana paling banyak. Tapi, kalau jujur dengan diri kita sendiri, masing-masing semua tahulah, boleh agak. Aku ni yang mana, ni banyak ni. Hari-hari ni. Nah, jadi bila kita letak situ, ya Allah, semoga-moga aku ni termasuk orang yang kamu bersihkan dosa-dosa jahat aku tu lah. Semoga kamu tak tunjuk kat orang lain di akhirat esok tak buka. Ataupun tidak. Maksudnya ampunkan aku. Semoga aku diberikan kekuatan untuk tidak lagi meneruskan dosa-dosa. Minta dengan Allah. Kerana Allah saja yang antara lain atas usaha kita. Dan Allah sajalah yang boleh membenarkannya. Dan akhir sekali, dah akhir tu. Takhrijul hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihil Bukhari. Kitabut Ta'bir. Bab ta'birir ru'ya ba'da salatis subhi. Imam Bukhari letak dalam bab khusus iaitu bab kitabut ta'bir. Saya kalau boleh nak keluarkan kitabut ta'bir ni secara buku khusus berdasarkan syarahan Maulana Muhammad Asri Yusuf. Ada rakaman lengkap dah dalam YouTube sebenarnya. Saya bercerita. Dia gini, dalam banyak bab-bab hadis ni, banyak bab-bab yang jarang lagi masyarakat kita dapat pendedahan. Contohnya tentang kedudukan sahabat. Tak ramai daripada kita yang faham sungguh-sungguh ketinggian kedudukan sahabat dalam Islam. Betapa kalau tak ada sahabat ni sebagai satu institusi, maka rosak agama ni, runtuh agama. Sebab tu Syiah kafirkan semua sahabat. Kalau kita termakan dengan dakwah Syiah bahawa semua sahabat kafir, maksudnya Quran dan hadis yang kita terima semuanya tak terpakai. Bila Quran dan hadis kita terpakai, kita pakai yang mana? Pakai yang dia reka. Mushaf Fatimah dia dengan hadis-hadis palsu dia yang dicipta oleh ulama-ulama dia apa semua tu. Itu isu. Sebab tu para guru saya yang mengaji daripada hadis, Ustaz Syamsuddin Abdul Rahman apa semua, mereka ni bersungguh-sungguh mengajar tentang fadilat, keutamaan, kedudukan, bahkan sarjana, master Saibus Samahah, Profesor Dr. Mufti Perlis adalah berkaitan dengan pembelaan terhadap sahabat-sahabat daripada fitnah-fitnah yang muncul. Dan saya sendiri tulis buku iaitu Israiliyat Hadis Maudhu' dan Fitnah Sirah di alam Melayu untuk menjelaskan perkara itu, yang kenapa di alam Melayu kita ni, jadi bila sebut sahabat tu macam biasa-biasa je. Bila sebut tokoh-tokoh sekian yang wali Allah ni, sudah. Oh ni boleh terbang ni, oh ni boleh meraih ni. Dia tak tahu ke sahabat Rasulullah tu dijamin syurga. Siapa yang jamin? Allah dan Rasulullah jamin syurga. Kita ni kalau dijamin syurga, apa lagi yang kita perlu? Cuba faham gitu. Kalau kita hari ni hidup, Rasulullah ada lagi.
Dan Rasulullah jamin, "Hei Zahiruddin, kamu ni aku jamin syurga." Oh, selesai dah masalah saya. Tak payah fikir dah nak jadi pensyarah, kau nak jadi apa. Nak pergi sambung PhD apa semua tak perlu dah. Kira relax. Sebab apa? Rasulullah sendiri jamin dengan mulut dia, saya syurga. Contoh. Jangan kat situ sesak saya jadi. Nah, nampak? Tapi sebab Rasulullah tak ada, tapi kita kena faham. Antara gerombolan yang ramai ratus ribu manusia yang Rasulullah Ta'ala sendiri jamin dalam Quran. Rasulullah pula jamin dalam hadis sebagai ahli syurga adalah sahabi, kata Rasul. Ashabi, sahabat-sahabat aku. Ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku dan sahabat aku berada di atasnya. Tu ya. Jadi nombornya 7047, Kitabul Janaiz nombor 1386. Gitu. Baik, intipati pengajaran hadis ni panjang lebar, kita perhabislah insya-Allah sehinggalah pukul sebelah ni ada setengah jam lagi. Kita berhenti dalam 11.20 dan ada soal jawab lah biasanya. Harap-harap ada pandangan ke isu-isu. Ni pun saya tak baca, sekejap saya baca sahabat-sahabat kita punya ni. Mana ni? Apa ni? First time dengar apa ni? Okey, second apa ni? Susu kami Wildan. Ada juga. Kan tu Kak Lina tanya yang Nabi Idris tu. Baru nak lega. Boleh handphone. Apa ni? Ingat surah An-Nur, Susu Wildan mana ni? Dan mereka dilani anak-anak muda lelaki. Okey. Tekal mudanya sudah sebelah. Ya betul. Ini samalah Wildan yang tadi lah. Okey, Al-Insan 19. Terima kasih Kak Lina bagi maklumat tambahan. Masya-Allah, bertahu Wildan mukhalladun dalam syurga tu, ya. Dari sini asal usul, ya betul Kak Asia. Allahumma amin, insya-Allah, amin insya-Allah. Ustaz, benarkah kisah Nabi Idris masuk syurga dan enggan kembali ke dunia? Ini ada perbincangan sedikit. Nanti ada peluang kita tunjuk. Rasa Ustaz Zulkhairi pernah ulas dalam buku dia kot, Kak Lina ya. Kak Liza perasan tak dalam buku kisah sahih tak sahih tu. Tapi kalau nak rujuk betul, kena pergi kepada Qasasul Anbiya Imam Ibn Kathir yang telah disusun oleh Syekh Salim Al-Hilali. Saya ada baca tapi tak ingat. Sebab kisah Nabi Idris ni adalah kisah yang dalam Quran paling sikit. Paling sikit. Dalam satu ayat ke dua ayat saja. Gitu saja. Kena tengok balik Saya ada baca buku, kitab tu di satu surau tu tak habis. Tapi kita dapati ayat Quran pasal Nabi Idris ni ada satu pun ada berdua. Dan di sana ada bermacam riwayat dah yang bila kita semak balik ada isu dah Nabi Idris. Contohnya dikatakan Nabi Idris lah Nabi pertama yang pandai jahit pakaian. Masyhurlah. Dan tapi peliklah kita sebab Nabi Adam dalam syurga sudah dinyatakan berpakaian apa semua. Ketika Nabi Adam dalam syurga tu dah kalau kita baca satu-satu ayat Quran dan hadis tu, ada bahagian yang disebutkan bahawa Adam dalam syurga dah diberikan pakaian yang indah apa semua itu ini. Jadi bila Adam turun ke muka bumi membawa wa kullama adamal asma'a kullaha, ilmu syurga tu, bermaksud kita boleh assume termasuk cara pakaian apa semualah, wallahu a'lam. Cuma Nabi Idris ni memang tu, dan dia dikatakan antara Nabi yang juga mati dua kali, nak mati apa semua dan kemudian tak nak mati dah. Kemudian juga dia dikatakan sebagai Nabi yang naik ke langit dan tak nak turun. Macam-macam lah ceritanya. Tapi banyak riwayat tu sebenarnya diragui lah. Kena tengok balik sebab Quran memang tak banyak cerita Nabi Idris. Nabi Idris. Bahkan di sana ada pandangan bahawa Nabi Idris adalah Rasul yang pertama. Bukannya Nabi Adam. Jadi itu pun ada dibincangkan juga. Cuma penjelasannya adalah Nabi Adam adalah Rasul yang pertama daripada syurga. Nabi Idris ni adalah Rasul yang pertama dari atas muka bumi. Ialah Nabi Adam kan beranak di syurga, dilahir, dicipta di syurga, di langit sana. Jadi Rasul yang pertama daripada ahli bumi, muka bumi, beranak di bumi ni adalah Idris alaihi salam. Wallahu a'lam. Ada pelbagai lagi. Tapi sebagaimana biasa Kak Lina, bila mana Quran dan hadis tidak menjelaskannya, adakah menjadi keperluan kita untuk digi more deeper, untuk cari dan berteori-teori? La, sebab Quran
Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Untuk ambil ibrah. Bukan untuk kajian sejarawi, tidak. Itu konteks kita lah ya. Tapi ada orang dia nak kaji lebih apa semua, kita kata kajilah tapi nak muktamadkan yang ni lah, beginilah. Confirm tak boleh. Tak ada benda fakta yang boleh menyaingi wahyu Allah Taala. Okey, baik. Terus apa lagi ni? First Sebab time dia terlalu dengar. banyak, Ustaz. Betul. Itu Dalam saya bila kata ayat Quran sikit. memang banyak. So kita nak, macam mana kita nak ni kan, bila orang bertanya, betul ke kita nak jawab apa kan? Adakah, so ada juga pandangan Nabi Idris ni bukan selepas Nabi Adam. Dia sebenarnya sebaris dengan nabi-nabi yang Bani Israel ni, yang Zakaria, Yahya apa semua tu. Adalah dalam buku Ustaz Syari Ilmu Munasabah tu, dia sebaris dengan tu, ada dia selalunya dikelompokkan bila disebut dalam sesuatu ayat Nabi tu together. Itu ada perbahasan dia lah, tapi maksudnya mungkin ada pendedahan juga terhadap Israeliat. So dalam cerita ni juga diceritakan tentang disebut nama malaikat Israel kan, dan kita tahu nama Israel tu pun Israeliat. Betul? Malikil Maut yang sahihnya. Ya, betul. Saya duk cari buku Israeliat saya ni, mana duduk bawah. Tak ada sini, tidak boleh rujuk. Jadi nak katanya ya, dia jadi isu sikit sebabnya ayat Quran tentang Nabi Idris ni sangat sikit. Jadi cerita tu yang datang selain pada riwayat Quran dan hadis menjadikan ia pelbagai. Jadi kena semak baliklah. Kalau orang tanya begitulah, kena balik pada apa yang Quran dan hadis nyatakan dulu, insya-Allah. Baik, katanya lagi di sini banyak kalau Google merasa gimana boleh okey. Memang banyak. Bahkan sebahagian pihak, bahkan ada hadis sebenarnya mengisyaratkan seolah-olah Nabi Idris tak mati lagi ya. Itu juga Kak Lina pernah dengar tak? Ada hadis yang mengisyaratkan Nabi Idris. Dia masuk bagi alasan sandal tertinggal, so masuk patah balik. Lepas tu tak nak keluar dah. Jadi menariklah cerita tu kan. Macam-macam cerita dia. Okey. Kak Liza pun baca tak ingat. Bukan Nabi Nuh kau Ustaz, Rasul pertama. Nabi Nuh, perbincangan Nabi Nuh Rasul pertama, Adam, Idris, Nuh, Saleh. Tu pun ada perbincangan juga tu. Maulana Asri pernah ulas tentang perkara inilah. Cuma secara umum, macam kita bincang tempoh hari lah. Istilah Nabi dan Rasul tu sendiri pun, bila kita bawa pandangan yang kata Nabi dan Rasul ni sebenarnya dua-dua bawa wahyu, dua-dua terima wahyu dan dua-dua sampaikan. Kerana yang biasa kita dengar adalah Rasul terima wahyu dan sampaikan, dan Nabi terima wahyu untuk diri sendiri. Sedangkan istilah Nabi itu sendiri adalah antaranya naba ataupun naba, menerima khabar, menerima berita dan seumpamanya itu. Jadinya sebagian ulama, contoh yang saya rujuk adalah Profesor Dr. Umar Sulaiman Ashqar, pengarang kitab kita ni juga asalnya, yang kemudian menukilkan pandangan daripada al-Imam yakni Amin Shinqiti dan tafsir Adwaul Bayan, yang kemudian mereka juga merujuk kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, mengatakan bahawa Nabi dan Rasul ni dua-dua terima wahyu dan dua-dua menyampaikan wahyu kepada umat. Cuma bezanya Rasul bawa syariat, Nabi meneruskan syariat Rasul selepas itu. Contoh yang diberikan, Nabi yang datang selepas Nabi Musa AS. Siapa dia? Yusha' bin Nun, yang teman dia dalam perahu pergi cari Khidir tu. Yusha' bin Nun ya. Itu dia terima wahyu. Tapi wahyu dia tu adalah untuk memantapkan syariat Nabi Musa AS. Bukannya datang bawa syariat baru. Dan saya ingat itu pandangan yang lebih tepat. Kerana Nabi terima wahyu untuk diri sendiri ni tak betul. Jadi dalam kes menentukan yang mana Rasul Nabi yang baru ini adalah benda yang masih ijtihadi ya. Kita boleh tengoklah pandangan ulama mana yang lebih kuat. Baik, seterusnya katanya lagi di sini, boleh terima wahyu dan wajib sampaikan beza. Ya. Okey. Kalau gitu kita tengok sikit pengajarannya. Yang pertama, intipati dan pengajaran kisah. Antara mukjizat Rasulullah SAW adalah kebolehan takbir mimpi. Bukan Nabi Yusuf saja ya.
Bukan Nabi Yusuf saja. Rasulullah pun ada kebolehan mukjizat tersebut. Bukan mukjizat, tapi ialah mukjizat. Kelebihan Rasulullah bagi. Dalailun nubuwah sebenarnya. Sama ada mimpi baginda sendiri atau mimpi para sahabat baginda, boleh dikatakan Rasulullah SAW suka bertanya. Jika ada sahabat bermimpi bagi ditakbir dan baginda sendiri suka menceritakan mimpi baginda kepada para sahabat. Yang lebih tepat, Rasulullah perlu menceritakan kerana mimpi Rasulullah adalah wahyu. Wahyu daripada Allah adalah untuk disampaikan. Dan tidak mungkin Rasulullah ada sorok apa-apa maklumat yang Allah Ta'ala bagi pada Rasulullah. Kerana sifat Rasul mesti sampaikan semua. Sebab tu antara istilah asimah iaitu maksum, ya. Maksum, asimah ini antara maksudnya adalah maksum ni bukan saja bebas daripada kesalahan-kesalahan dosa-dosa besar apa semua, tapi termasuk adalah tidak mungkin ada tersalah dalam menyampaikan wahyu yang Allah Ta'ala suruh. Maksudnya apa dia? Tak mungkin kita di akhirat esok-esok jumpa Rasulullah. Rasulullah pun kata minta maaflah dulu, ada tertinggal satu ayat. Quran tu malaikat Jibril dah bagi tahu dah, ada tertinggal. Saya terlupa sungguh-sungguh. Tidak. Tak mungkin. Semua yang Allah Ta'ala suruh Jibril bagi tahu Rasulullah sudah disampaikan kepada kita. Apa dalilnya? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Yakni dalam perkara usul akidah dengan usul ibadah. Usul ibadah. Dua-dua ini sudah sempurna. Usul, ya. Adapun dia punya cabang, furu', adapun berkaitan dengan sistem, itu termasuk dalam perkara mutaghayyirat yang masih lagi boleh berubah. Sistem, sistem politik boleh berubah, sistem apa dia lagi, sistem ekonomi boleh berubah, itu berubah. Tapi prinsip mesti adil, mesti tidak riba, mesti ini, itu jelas dalam Quran dah ada. Tak boleh riba. Cuma riba tu lagu mana? Riba moden dia tak panggil riba, dia panggil bunga. Bunga pula, flower. So what the problem? We give you some money to lend, and then you pay back with sunflower. So, what the issue? Ya, dah bunga, dah riba. Apa nama dia panggil? Interest. Lebih moden. Kita memang tak ada riba, tapi kita ambil interest sikit. Dah. Lama-lama interest pun dah orang tahu riba. Okey, dia tukar lagi. Kita bukan nak ambil interest apa semua. Cuma kita charge, dia panggil, apa dia? Kita charge, apa dia apa? Charge pengurusan. Itu pun bagus juga tu. Tapi charge pengurusan ni para sarjana dalam bidang muamalah kata selagi mana akad kita setuju, maka kita akad berdasarkan kesetujuan tadi. Maka yang jadi masalah tak tahu apa-apa, tiba-tiba maksudnya dalam perjanjian dalam perjanjian tak ada apa semua ini, tiba-tiba ada benda tu. Tu jadi horor, tak jelas, jadi masalah lah. Kalau dari awal memang declare, memanglah awak pinjam 10,000. Tapi kami ni bank, kami bisnes, kami bukan charity. Jadi bila kami dah bagi tolong kamu bayarkan kereta tu dulu awal. Jadi kamu setuju tak untuk kamu bayar dengan jumlah sekian? Sebabnya kami ni bisnes, kami nak untung. Kita pun baca kontrak, kita kata okeylah. Tapi saya nak yang Islamic punya, yang fixed rate. Mula-mula dia kata okey fixed rate. Tiba-tiba sekarang ni rupanya produk Islamic banking ni pun banyak jenis juga. Jadi bergantung pada apa yang dia offer pada kita. Kita kadang-kadang ingat Islam ini satu tu saja. Produk Islamic, loan Islamic ni kita ingat setiap bank dia ada satu saja, dan bila kita ambil yang tu fixed rate lah. Rupa-rupanya mutakhir dia banyak produk dah. Bawa Islamic banking tu loan tu ada banyak-banyak jenis. So bergantung pada banker tu dia nak propose yang mana pada kita. So ada yang dia propose yang ni, kita tu ingat yang tadi, kita pun sign. Tiba-tiba bayar, bila OPR naik, apa salah naik? Terkena juga tuan-tuan ya. Sebab kita kalau boleh nak yang fixed rate lah, walaupun tinggi kita pun hati takkan berubah sampai bila-bila. Memang tinggi pada orang lain, tapi tak menyusahkan kita dah set gitu. Jadi bila OPR ni, bila bank tinggi, bila bank untung ekonomi bagus, dia pun rendah. Bila dalam keadaan sekarang tak berapa stabil, dia pun jadi tinggi. Pening kita.
Benda yang 400.5 jadi 500.5 sampai 600. Oi, lagi bajet. Dah. Macam mana orang yang beli rumah kena bayar 2,000, 3,000 sebulan? Oh, saya tak boleh nak bayar itu. Nah, jadi sedikit sebanyak mengganggu gugat ketenteraman jiwa lah juga ya. Baik, sikit lagi. Nombor 2, mimpi Rasulullah adalah hak, yakni kerana wahyu dan kebenaran semata-mata. Demikian juga mimpi seluruh para nabi dan rasul, wahyu belaka. Contoh apa lagi mimpi? Mimpi Nabi Yusuf. Mimpi Nabi mana lagi mimpi? Kak Lina, Tadabbur Ibrah ini. Siapa lagi bermimpi? Mimpi Nabi Yusuf, mimpi Nabi Ibrahim untuk disembelih tu kan. Mimpi apa lagi? Mimpi Nabi, banyaklah mimpi-mimpi. Boleh buat tajuk khas. Mimpi-mimpi dalam Al-Quran dan hadis. Tu saya punya idea lama dah cadang pada asatizah kita. Masyarakat perlu diajar tentang hakikat mimpi. Kerana mimpi ni benda gaib. Dan benda gaib mesti disandarkan pada nas. Sehingga mereka tidak mudah-mudah menerima mimpi guru mereka sebagai seolah-olah wahyu daripada Allah, ilmu laduni apa semua. Betapa ramai manusia yang sesat mengaku mereka dapat ilmu, apabila mereka tidur khabar-khabar bangun dapat ilmu, mereka dakwa itu ilmu laduni. Mari daripada setan iblis mana kau tak tahu. Tu nampak tak? Jadi kita kena, satu benda yang saya tengok masyarakat kita masih tak jelas adalah tentang mimpi. Hakikat mimpi menurut Quran dan Sunnah. Kalau sebelum ni saya tekankan tentang hakikat roh, benda gaib belaka tu. Mimpi pun ada masalah. So kita kena ajar masyarakat mimpi menurut Al-Quran dan hadis ni lagu mana. Bila anak kita bermimpi, dia cerita, Walid semalam saya begini. Kategori mana mimpi? Takkan kita nak kata, ini wahyu daripada Allah. Tak boleh. Ini budak-budak tak berdosa, suci lagi. Jangan budak-budak sekarang umur 4-5 tahun pun pandai kelentong dah. Maksudnya pandai make up cerita apa semua kan. Jadi gitu. Jadi kita tu kena tahu bila orang dakwa ni mimpi, kategori mana sebenarnya tu. Gitu. Ini tidak, ini isyarat daripada Allah ni. Tuan akan menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-11. Tu dia. Tak payahlah begitu tu permainan mimpi ni, ajaran-ajaran sesat, tok dukung, pawang apa semua, memang duk jadikan mimpi ni sebagai sources untuk mereka menyesatkan, untuk menjadikan endorsement bahawa mereka ni ada karamah apa semua. Mimpi lah kadang-kadang. Mimpi jumpa Rasulullah lah, mimpi jumpa Tok Wali tu, mimpi jumpa Tok Wali ni, mimpi jumpa Nabi Sulaiman, mimpi jumpa Nabi Muhammad. Nasib baik tak kata mimpi jumpa Allah pun. Ada ya. Mimpi jumpa Allah. Tak kata ada. Ada kata bukan alam realiti mimpi. Entah ni jangan get over dah tu. Tapi tu mimpi seolah-olah menjadi lesen untuk tembus ke alam gaib sesuka hati. Jadi kita kena ajar sungguh-sungguh masyarakat, anak cucu kita, hakikat mimpi ni apa sebenarnya. Mimpi ikut disiplin Quran dan Sunnah. Apa dia yang Rasulullah ajar berinteraksi dengan mimpi ni. Itu saya punya antara cadangan buku projek jugalah. Belum jadi lagi lah. Tak tahu lah bila tu ya. Harap lepas dah selesai belakang PhD boleh kerja bagus ni, boleh fokus menulis lah. Boleh fokus buat kajian menulis secara akademik dan kemudian boleh terbitkan pula dengan cara yang untuk masyarakat macam kita. Baik, seterusnya lagi. Ia boleh menjadi benar manakala mimpi selain daripada para Nabi dan Rasul, ia boleh menjadi benar atau dusta, atau mungkin juga ia adalah pengaruh pengalaman atau yang dilalui oleh seorang sebelum tidur. Pemikiran dan memori baik serta buruk yang berlega dalam minda seseorang juga mampu mendorong seorang itu terbawa-bawa dalam mimpi. 3 kategori mimpi. Mimpi yang basyiran daripada Allah Ta'ala, mimpi gangguan iblis, dan mimpi daripada minda kita lah, pengalaman peribadi apa semua. Jadi ini semua ada disebut dalam hadis Nabi. Yang ketiga, balasan di akhirat adalah berdasarkan amalan manusia itu sendiri. Mereka yang enggan beramal dengan apa yang mereka ketahui daripada Quran dan Sunnah dan melalaikan solat fardu dan akan dihancurkan kepala mereka dengan batu. Dengar tu kakak. Wadah Umairah.
Orang yang mengada-ngadakan cerita dan menyebarkan dusta dan dikait mulut, lubang hidung dan kedua mata, mereka yang menjadi lintah darat. Itu dia. Dengan memakan riba akan berenang dalam tasik berdarah sambil mulut mereka disumbat dengan batu dan seterusnya. Tengok. Orang yang tertidur dan lupa tanpa sengaja melanggar waktu solat tidak termasuk dalam kalangan mereka yang lalai. Tapi setiap minggu tertidur. Hari Jumaat masuk pukul 12.30 tertidur lalu. Minggu depan tertidur pula. Minggu sekali lagi tertidur pula. Dia bukan tidur, memang sengaja nak tidur. Maksudnya tak nak sembahyang Jumaat, tertidur dalam pejabat. Tu tak boleh. Kategori tertidur ni tertidur sungguh lah. Tak ada orang kejut, memang tak sedar langsung. Tu Allah Ta'ala maafkan. Rukhsah adalah dia panggil uzur syar'i di situ. Namun perlu solat waktu yang terlepas tersebut, yakni qada, selepas sedar atau daripada tidur ataupun ingat semula, ya. Ada 3, tertidur memang tak teringat sungguh-sungguh, ingat kada solat. Ada orang hari-hari dia solat jemaah, tiba-tiba ada urusan macam mana tetamu mari ke berapa, raya-raya itu tak teringat. Dia tak pergi jemaah di surau masjid itu. Jadi dia layan-layan sampai 12 malam, tidur apa semua, pagi esok lepas subuh dia teringat, semalam aku solat isyak ke tidak? Sebab biasa rutinnya dia solat jemaah. Jadi dia duduk berasa dia dah solat dah semalam tu. Bila dia ingat balik, tetamu datang ramai, dia tak pergi solat jemaah masa tu. Rupa-rupanya tu kira insya-Allah termasuk daripada rukhsah ataupun yang tertinggal lah, darurat lah, syar'i lah. Makanya begitu jugalah tertidur tadi, tak ingat tertidur dan juga hilang ingatan. Ada orang tiba-tiba aksiden ke lagu mana, hilang ingatan, pengsan, hilang ingatan. Maka juga dimaafkan. Tapi kalau waktu solat dah masuk, ulama-ulama fiqh bincang, 10 tahun, 20 tahun kemudian dia sedar. Dia sedar tu, dia kena solat yang belum, contohnya Zuhur dah masuk 1.15. Dia nak pergi surau, aksiden. Dia nak pergi surau, Zuhur masuk dah azan ni. Dia dalam perjalanan pergi surau, aksiden koma. Koma ni kena 20 tahun. Setelah 20 tahun, dia pun hidup balik. Dia pun sedar. Sedar tu, dia kena qada ni. Solat Zuhur yang dia tertinggal tadi tu. Itu perbincangan para ulama kita lah. Macam orang haid apa semualah. Wanita yang haid, nifah, wiladah apa semua tu. Baik, seterusnya peringatan keras bagi orang yang suka berdusta lantas menyebarkan apatah lagi pada era langit terbuka dan alat telekomunikasi yang canggih. Amaran ini perlu diambil berat oleh mereka yang bekerja dalam bidang media massa, sama ada siar elektronik ataupun bercetak. Dusta yang paling besar adalah dusta atas nama agama Allah, atas nama agama iaitu atas nama Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis palsu bla 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 termasuklah. Ancaman keras bagi mereka yang berzina dan teringin berzina agar menjaga diri daripada azab yang cukup dahsyat di akhirat kerana tunggu dibayar cash pada al-barzakh lagi. Yang tidak bertaubat dan menjaga diri pada dosa besar tersebut. Yang ketujuh, pemakan riba akan diseksa. Pemakan riba dengan sengaja akan diseksa dengan berenang dalam sungai darah yang pastinya busuk dan hanyir, malah dalam masa yang sama dipaksa menelan batu-batu tepian sungai. Ni semua cash belaka ni. Cash di yaumil barzakh, di alam barzakh. Neraka sudah wujud dan bersedia pada bila-bila masa bagi menerima mereka yang kufur kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sendiri kedahsyatan wajah malaikat penjaga neraka. Rupanya dahsyat. Itu ternyata sesuai dengan status dan tugasan Allah yang sudah tetap bagi dirinya sendiri. Anak-anak, yakni wildan mukhalladun tadi, yang meninggal dunia sebelum baligh, yakni tanpa dosa dijaga oleh Allah, dijaga oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam satu taman yang besar hingga ke hari akhirat, meskipun mereka anak-anak kepada ibu bapa yang bukan muslim. Syurga sudah wujud. Apa buktinya? Nabi Adam duduk dalam syurga dah dulu. Cumanya kalau pincang, adakah kita akan nanti masuk syurga yang sama dengan Nabi Adam duduk tu? Wallahu alam, tidak ada penjelasan. Dan siapa ada berbeza pandangan dalam bab tu tak ada masalah, sebab dia furu' akidah, dia bukan usul akidah. Usul akidah syurga ada. Itu usul. Kita kena wajib beriman syurga ada. Sebab apa? Quran sebut ada.
Kalau kita kata syurga ni sebenarnya tak ada pun, mati-matilah belaka kita sudah kufur pada rukun iman. Kita telah menjadi orang yang against rukun iman dan termasuk orang yang tidak beriman. Terdapat padanya taman-taman yang indah, permai, suasana yang mendamaikan dan selesa lagi menyeronokkan, sungai-sungai dan buah-buahan yang lazat. Terdapat singgah-sana yang terlalu hebat menjadi tempat tinggal masyarakat syurga, dan singgah-sana yang paling agung dan hebat adalah milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Digambarkan ketinggiannya mencapai gentayangan awan di langit. Bukan main Terdapat keadaan di mana kelompok manusia di akhirat kelak berwajah hodoh separuh dan elok separuhnya lagi. Mereka itu adalah daripada galangan hamba Allah yang sering mencampur adukkan amal saleh dan amal keburukan. Namun dengan rahmat Allah, mereka diampunkan dan wajah mereka menjadi baik seluruhannya. InsyaAllah. InsyaAllah. Semoga Allah Ta'ala ampuni dan rahmati kita semua ya, insyaAllah. Baik, perbezaan antara perjalanan pada malam Isra dan Mi'raj adalah ia berlaku dengan jasad dan ruh. Sebagaimana yang dipegang oleh jumhur ulama, manakala kejadian mimpi ini hanya berlaku dengan ruh sahaja. Dan beberapa kali berlaku pada Rasulullah SAW. Sebahagian ahli bid'ah mengatakan kehidupan di dunia, di syurga adalah sama dengan kehidupan di dunia. Namun hujah tersebut terbatal. Kerana Rasulullah SAW ketika belum wafat dan sampai pada waktunya pun tidak dibenarkan untuk masuk ke dalam istananya sendiri yang sudah tersedia di syurga. Dan akhir sekali, tidak mengapa bagi seorang imam dan khatib membelakangi kiblat dan menghadap ke arah makmum selepas selesai solat berjamaah bagi tujuan berwirid ataupun berwirid dengan kadar suara yang sir. Itu lebih dekat dengan sunnah Rasulullah SAW. Ataupun menyampaikan tazkirah, khutbah, kuliah dan ceramah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri. Wallahu a'lam. Soalan kau. Ustaz, ada soalan dekat chat. Soalan daripada Puan Umrah dekat FB Live ni, jika ditidurkan wajib ke qada solat? Macam mana? Jika ditidurkan, orang yang kena intubate tu, Ya, wajib ke qada solat? wajiblah. Kalau semoleknya dia solat dulu. Kadang-kadang doktor tanya ataupun kita boleh minta, doktor boleh tak saya nak solat setengah tu, minta jamak tu antara dua. Kalau waktu Zuhur, dia jamak dulu Zuhur dengan Asar. Dengan kadar dia lah, solat duduk ke apa semua kan. Tapi kalau macam COVID itu memang tak sedar apa dah. Tapi kalau dia tak sedar tu dalam keadaan waktu solat belum masuk, tak ada isu. Contoh dia masuk, dia memang tak sedar daripada selepas subuh. Ataupun sebelum subuh lagi. Selepas isyak sebelum subuh. Jadi subuh tak masuk lagi kan. Jadi itu tidak berada di bawah taklif dia dah. Melainkan selepas subuh masuk, dia pun jadi subuh dah masuk, dia tak sempat solat subuh. Jadi itu menjadikan dia bila sudah esok dah sembuh, dia kena qada lah solat subuh tersebut. Sebab dah masuk waktu ya. Ustaz, Lalu, Ustaz nak tambah lagi ya? kalau nak bagi contoh yang ekstrim lagi, orang gila lah. Masuk waktu Zuhur, tiba-tiba dia pun jadi gila. Kalau orang gila kan tak ada taklif kan? Terangkat taklif dia tu. Lepas masuk waktu isyak malam tu, tengah malam tu, dia pun jadi sihat balik, jadi waras. Maka dia kena qada lah solat Zuhur tadi. Ada pun solat Asar, solat Maghrib, solat isyak pun kena juga. Sebab masih dalam waktu isyak kan. Ataupun Zuhur Asar tu jadi tak apa, dimaafkan sebab dia jadi akal dia tidak berfungsi, dia akad taklif ketika itu. Wallahu a'lam. Ustaz, Kak Izzah pernah dengar wildan ni, yang satu yang dengan Nabi Ibrahim tu kanak-kanak yang mati masa kecil. Tapi mereka tu bukan wildan yang nak layan penghuni syurga tu, bukan dia. Wildan tu adalah dicipta khas untuk layan ahli syurga kan Ustaz? Dia ada beza lah walaupun nama dia wildan. Wallahu a'lam, secara umum berdasarkan syarah daripada Profesor Omar Sulaiman Ashqar ini, isyaratnya macam orang yang sama. Maksudnya, budak-budak tadi yang mati menjadi wildan dan mereka lah yang akan jadi pelayan-pelayan syurga. Berdasarkan Ada dengan macam ada dulu memang ingat macam tu, tapi ada dengan ustaz lain cakap, dia kata takkan ibu bapa yang anak-anak mati kecil ni dia sanggup melihat anak dia jadi pelayan kepada orang lain.
cerita syurga ni Kak Liza. Itulah ceritanya no tak tahu Tapi lah. kalau kata Ustaz tadi kata dan dia ada dalilnya, tak ada masalah lah. So kita boleh assume kata wildan ni ada dua, iaitu sebahagiannya daripada anak-anak syurga ini dan sebahagiannya daripada para malaikat yang macam bidadari yang Allah Ta'ala sediakan. Yang diciptakan khas macam bidadari itulah. Tapi saya tetap insist dia sumber itu kena jelas. Sumber yang sebut tadi tu, bahawa wildan, sebab dalam Quran jelas sebut bahawa wildan dan juga hadis ni jelas sebut pada wildan ni adalah budak-budak yang mati sebelum akil balik, yakni sebelum dalam fitrah itu dipahami oleh ulama sebelum akil balik, tak ada dosa, maka mereka secara autonomous di akhirat menjadi pelayan-pelayan syurga, dan setengah lagi merincikan menjadi pelayan kepada kedua ibu ayah mereka dan seumpamanya lah. Tapi yang kata wildan ini adalah entiti lain daripada kalangan malaikat macam bidadari apa semua tu, kalau ada sources yang jelas daripada Quran ataupun hadis, kita kata betul lah. Gitu. Wallahu a'lam. Macam mana boleh pergi sampai ke situ? Apa tu? Kak Nurul. Apa Kak Nurul maksudkan apa tu? Soalan Kak Izzah tadi kot yang tentang wildan tu. Tu. Okey. Sebab dalam syurga ni tak ada dah perasaan, kan kita dah belajar sebelum ni, dalam syurga tak ada dah perasaan cemburu, perasaan marah, perasaan apa. Mana boleh tiba-tiba kita kata, kuk cemburu kot, anak dia kena assist orang lain. Tak adanya. Tak logik tu. Betul juga Ustaz. Logik syurga, kita kena pakai logik syurga masa tu ya. Macam cakap juga. Jadi Ni Kak Azhar nak tanya apa Kak Azhar? Ustaz, saya dapat satu thought Ustaz. Kan kita waktu nanti dibangkitkan semua umur kita sama 33 tahun. Jadi saya terfikir anak bayi-bayi yang mati ya ahli fitrah tu yang yang mati sebelum balik tu kan mereka pun dibangkitkan umur 33 kan. Jadi bagaimana dia akan menjadi wildan di soalan yang bagus. Jawapannya wallahu a'lam, setakat batasan nas, anak-anak yang mati sebelum akil balik setakat ini adalah wildan. Jadi sebab mereka tidak termasuk daripada golongan yang saya faham, yang jadi 33 apa semua tu adalah orang-orang yang tua yang sudah dibangkitkan dalam keadaan mereka ada hisab dan seumpamanya. Cuma untuk nak kata di yaumil mahsyar, adakah golongan baby tadi juga dibangkitkan bersama dan dihisab? Wallahu a'lam. Secara umumnya termasuklah, macam Kak Azhar kata tadi, Kak Azhar kata tadi tu, sebab mereka juga manusia dilahirkan apa semua. So masa tiupan sangkakala pertama, bila semua manusia bangkit, maka sepatutnya mereka bangkit jugalah. Sepatutnya secara umumnya. Tapi untuk spesifik ada tak dalil yang kata mereka bangkit bersama, saya kena kata wallahu alam. Setakat ni saya tak jumpa. Cuma yang kita tahu, baby yang confirmnya, baby ataupun anak-anak yang mati sebelum akil balik, mereka sekarang menjadi mereka menjadi wildan, mereka menjadi anak-anak yang berada dijaga oleh Nabi Ibrahim AS. Setakat itu saja. Tapi secara umum mungkin insya-Allah betul lah kata Kak Azhar tu, sebab Nabi Ibrahim pun akan dibangkitkan di yaumil mahsyar, kan? Mereka tak automatik jadi ahli syurga lah kot. Begitu. Mereka kena lalu juga proses kita, cumanya tak semacam kita lah yang dihisap dosa dulu apa semua betul begini tu. Mereka mungkin direct syurga ke lagu mana, wallahu alam. Data daripada hadis terhad mungkin saya tak jumpa. Kalau kata Kak Azhar jumpa, Ustaz Zuhairi pun jumpa, kita boleh ubahlah pandangan tersebut ya. Wallahu a'lam. Kenapa gambar saya terlekat? Ya, frozen. Gambar Ustaz. Gambar Ustaz. Saya tak berlakon Tak apa Ustaz, dah hampir dah. Tutut dia bagi hint Ustaz. Tapi suara okey. Suara okey. Ustaz, sebenarnya dia bagi hint dah 11.34. Okey, bolehlah kita tangguh. Okey, terima kasih Ustaz. Bagi lagi panjang lagi ni. Itulah tak Ustaz barang kerja apa kan.
Jadi alhamdulillah, jazakumullah khairan semua. Terima kasih Ustaz. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wal asr innal Terima kasih semua, Kak Nazar, Kak Sarah, Kak Lina, Kak Liza sendiri, Terima kasih Ustaz. Pak Wayudi, Kak Tengku Izian, semualah. Kak Baik, Ainur, Kak Zahra, Kak Samiah, Kak Acik Nur, Kak Sahira, semualah ya. Terima kasih Ustaz. Kak Amelia, Terima Kak kasih. Saripah, Terima kasih. Kak Sarah. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi Terima kasih semua ya. wabarakatuh. Assalamualaikum. Liza. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.